Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome again to Ichans TV. Dah lama kita tak buat video tanya ustaz ni kan. Jadi kita datangkan lagi ustaz untuk video kita yang seterusnya, video Jom Tanya Ustaz. Okey, tentang topik baru, tentang persoalan yang baru, okey, iaitu tak solat 30 tahun tapi kena qada tak? Okey, kita layan intro ni dulu. Alright, berbalik pada soalan kita ustaz. Okey, tak solat 30 tahun, adakah kita kena qada solat selama 30 tahun tu yang kita tak solat tu, kita kena qada ke? Apa pendapat ustaz? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pertama, terima kasih kepada Chan atas soalan yang diberikan. Adakah kita kena qada solat dah 30 tahun tak 30 tahun tak semayang kan, tak solat. So, dulu dia kepala gangster kan. Lepas tu dia bertaubat. Tiba-tiba rasa macam nak taubat je lah, dah tua kan. Aku dulu gangster 30 tahun kan. Sekali bila nak bertaubat, dia terfikir adakah solat-solat dulu yang dia tinggal tu nak kena qada tak? Kena qada tak. Okey. Dalam bab qada solat-solat yang telah ditinggalkan, secara sama ada solat yang ditinggalkan tu secara sengaja, ada keuzuran atau tak ada keuzuran, sengaja atau tidak sengaja. Ini ulama ada bezakan lah, yang sengaja, tak sengaja, dengan keuzuran ataupun tanpa keuzuran. Maksudnya sengaja tinggalkan tanpa keuzuran ataupun ditinggalkan kerana ada keuzuran, tak sengaja ditinggalkan. Contoh, sibuk beli belah dekat Keluang Mall ke kan, dekat Ion ke, tengah sale, sodak semua punga-punga barang, kali lupa aku tak sembahyang zuhur, dengan asar pun tak sembahyang sekali. Contoh. Itu ada perbahasan ulama. Tapi ada dua kumpulan ulama dalam bab ni, iaitu satu kumpulan yang didasari oleh Imam Ibn Taymiyah, Ibn Hazm Al-Andalusi dan juga Ibn Qayyim Al-Jauziyah, yang mereka berpandangan solat yang ditinggalkan dengan tidak sengaja sebab ada keuzuran, tak sengaja, yang tu qada. Tetapi yang tidak perlu qada ni adalah solat yang ditinggalkan secara sengaja. Yang tu yang tinggal sengaja, kalau pandangan kumpulan pertama ni, qada pun tak memberi pemanfaat. Sebab waktu solat tu dia langgar begitu saja. So kalaulah lepas waktu solat, alasan dia orang, kalau contoh waktu zuhur tu kan, dekat 4.30 pun boleh semayang lagi, dekat pukul 5 pun boleh dikira semayang zuhur lagi. So tak ada guna ada bagi alasan dia orang. So tak ada gunalah adanya had waktu tertentu bagi solat tertentu. Kalau langgar pun boleh kira boleh semayang lagi. So tak ada function lah solat zuhur tu sampai ke sebelum masa, sampai pukul 4.30, 4.35 kan. Itu asal dia orang. Sebab waktu tu semua ada penetapan. Bila dia langgar macam itu, bermakna dia tak menghormati waktu tu. So dia qada pun seolah tak berguna. So macam ada pendapat beberapa ustaz yang popular dekat Malaysia ni lah kan. Dia orang masih mengatakan, kalau kita dah taubat, kalau boleh selagi solat yang kita tinggal walaupun sengaja ataupun tak sengaja dulu, kita qada je. Itu pandangan kedua. Kejap lagi. So, pandangan pertama. Pertama. So pandangan pertama tadi, bagi dia orang solat yang ditinggalkan secara sengaja tidak perlu diqada, tetapi apa perlu yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah melakukan amalan ibadat sebanyaknya, amalan-amalan sunat sebanyaknya, sebagai tanda jalan taubat di atas dosa meninggalkan waktu solat dengan sengaja yang telah dilakukan. Jadi maksudnya pandangan pertama ni,
kita tak perlu qada tak solat perlu yang solat. kita sengaja tinggalkan dulu. Tapi bila kita bertaubat, cukup dengan hanya amalan-amalan Amalan ibadat. amal ibadat yang Amalan lain. ibadat sunat-sunat. Oh, okey. Amalan sunat diperbanyakkan. Sebagai cover balik Cover jalan taubat. jalan taubat tu lah. Right. Itu pandangan pertama. So pandangan pertama ni dia lebih kepada dia agak memudahkan bagi orang yang macam contoh 30 tahun, 40 tahun tak pernah sembahyang. Kalau nak qada tu beratus rakaat tu. Betul. So kalau ikut pandangan pertama ni, dia tak perlu qada lah. Dia kena buat amalan ibadat untuk menutupi dosa lama-lama dia yang 30 tahun tu. Itu satu kumpulan. Dan pandangan kedua ni, pandangan ni lah pandangan jumhur ulama. Okey. Semua mazhab, 4 mazhab yang terkenal dalam syarak, semua berpandangan dengan pandangan kedua ni, dan merupakan pandangan yang terkuat. 4 ni, yang mana mereka mengatakan bahawa kena qada walaupun ditinggalkan dengan sengaja. Kena qada. Itu tanda jalan taubat kita. Itu jalan kena taubat. qada. Sebab Rasulullah SAW sebut dalam hadis, Rasulullah kata, man nama an salatin aw nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang nama an salatin, sesiapa yang tertidur daripada satu solat, aw nasiyaha, terlupa daripada satu solat. Macam tadilah, ia ambil tengah sel punya seronok sampai lupa sembahyang kan. Siapa yang tertinggal terlupa ataupun tertidur daripada satu solat, maka hendaklah bersolat ketika dia teringat waktu tu. Kena bersolat waktu dia teringat. So dalam kes macam ni, dia kena dalam kita mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i, ulama membahaskan tentang adakah dia perlu mengqadakan solat dia secara segera ataupun boleh relax-relax. Boleh relax-relax. Tapi ulama kebanyakan mengatakannya kalau dia terlalu banyak macam itu, boleh relax-relax, tak perlu segera. Tapi tak boleh terlalu relax lah. Kena usaha juga. Cuma senggang masa antara satu solat ke satu qada atau qada lain tu, boleh ada senggang masa dia. Waktu dia mampu, waktu dia cergas, dia nak sambung qada, boleh. Sebab dalam mazhab Syafi'i juga mengatakan berdosa juga bagi orang yang meninggalkan solat, yang qada solat dia tak qada, dan dia mati dalam keadaan dia tak qada, bermakna dia membiarkan qada-qada tersebut. Dan keadaan dia masih mampu, dia mampu mengqada solat tu, tapi terlalu membiarkan sangat. Yalah. Berlainan dengan orang yang dia memang ada usaha sentiasa buat lalu meninggal, itu tak adalah. So, kalau yang jenis membiarkan dia saja, terlantak nantilah buat. Tapi kalau orang yang dia buat sikit demi sedikit tak habis lalu meninggal, kalau orang yang macam itu tak dianggap berdosa lagi lah. Sebab dah penting dia ada usaha, dia niat memang nak buat. Walaupun ulama kata, ada yang kata dalam bahasa Arab dia panggil sebagai at-tarahi, iaitu boleh relax. Ada juga yang kata alal faur, mesti kena buat sebelum maut menjemput kita kan. Maksudnya ada yang kata kena khilaf ulama. Cuma kita boleh kata mereka mensyaratkan nak qada ni relax pun tak ada masalah. So kalau kita qada solat, di antaranya dalam kitab mazhab Syafi'i, di antara Majmu' Syarah Muhadzab ada sebut berkenaan kalau kita nak qada solat, kita menambah satu solat qada ke atas solat fardu yang kita lakukan pada hari itu. Contoh, waktu kita nak qada subuh, lepas subuh, walaupun waktu tersebut adalah waktu yang dilarang bersolat, kita boleh solat qada Dengan niat qada lah. niat qada. So lepas waktu subuh, qada subuh. Lepas zuhur, qada zuhur. Buatlah. Kalau dia kata dah 30 tahun kan, kalau dia kira balik, kena tolakkan dengan umur waktu dia balik berapa. Umur waktu dia balik 12 tahun contohnya. Tolaklah dengan umur dia sekarang. So dia kena kalikan pula dengan 30 tahun tu, sehari 5 kali, kena kalikan. So dapat matematiknya tu berapa jumlah dia, Itulah yang solat lah. Itu tapi relax. Kerana ulama juga dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i pun sama. Mereka mensyaratkan solat qada yang dilakukan tersebut, kalau terlalu banyak, tidak perlu sampai menyusahkan badan dia. Jangan sampai memenatkan diri dia.
Kerana itu tak sunnah. Memenatkan diri ni dalam ibadat adalah tak sunnah. Okey. Dia kena relax-relax ikut kemampuan dia. Tapi kena niat Untuk nak mengqada habis. Okey. Supaya taklah dianggap berdosa. Dalam keadaan dia mampu tapi dia membiarkannya begitu saja. Sedangkan dia mampu untuk buat. Tapi relax-relax lah buat. Bukan jangan tak buat langsung. Okey. Dalam ayat Quran pun dah sebut. Dirikan solat li zikri, untuk mengingati aku. Dan li zikri, untuk mengingati aku. Dirikan solat untuk mengingati aku. Dan juga solat ni menghindari perbuatan keji dan mungkar. Tapi yang paling core lagi lah untuk mengingati aku. So di antara orang yang mengingati Allah adalah orang yang tepat pada waktu solat ni. Itulah orang yang mengingati Allah. Berbanding orang yang hanya membiarkan waktu solat berlalu begitu saja, maka dia tak dianggap sebagai orang yang mengingati Allah. Dan kita sendiri tahu, di antara syarat taubat yang kita dah bincangkan dulu kan, syarat taubat tu adalah kita memulangkan kembali barang yang telah kita terambil daripada orang kan. Dan meninggalkan solat dengan sengaja ni adalah maksiat. Dan maksiat ni perlu dipulangkan kembali. Jalan taubat dia lah kita kena pulangkan kembali hak Allah tu. Kita dah ambil hak dia, so kita pulangkan balik hak tersebut dengan qada solat. So dua pandangan ada. Tapi kalau sempena dalam siri kali ini, kalau tanya pandangan saya memilih pandangan yang kedua. Kerana itu pandangan yang lebih kuat dan lebih jumhur, lebih sepakat ulama. Buat tapi relax sekadarnya. Mampu buat teruskan buat. Walaupun dia memang susah beratus, tapi Syekh Shalih Utsaimin sebut dalam kitab dia Syarah Riyadhus Shalihin, bersabarlah dalam melakukan ketaatan. Kerana dalam kesabaran tu semua ada pahala dalam melakukan ketaatan ni. Melakukan ketaatan tu sendiri pun kena ada perasaan sabar. Dia memang susah. Tengah tidur nak semayang memang susah. Bersabarlah dalam melakukan ketaatan. Betul. Nak buat baik ni macam susah. Memang susah. Nak qada sampai 30 tahun beratus punya rakaat. Memang susah, tapi bersabarlah. Kerana sesungguhnya kesabaran dalam melakukan ketaatan semua dihitung oleh Allah. Dan bakal kita dapat rasa besok di akhirat kelak. Jadi tak ada kerugian pun kita mengqadakan solat-solat tersebut. Baik. So setakat itu saja Ustaz. Okey, mungkin tu je lah kot. Itu je lah. Okey, baik. So aku harap korang dekat luar sana dapatlah sedikit sebanyak jawapan yang korang cari. Korang tertanya-tanya sama ada nak qada ataupun tidak qada. Tapi Ustaz Daud lebih memilih kepada yang nombor 2, qada lah. Selagi korang rasa mampu untuk qada dan qada lah. Tapi buat secara santai dari relax. Betul Ustaz Yang mampu buatlah. Yang mampu buat. Okey. InsyaAllah. Okey, itu saja untuk video kali ini. Jumpa kita orang lagi dalam video-video akan datang dalam segmen Jom Tanya Ustaz. Assalamualaikum. Bye bye.